Kalau kita lihat Perak ni dia unik. Okey, untuk makluman kejatuhan kerajaan melalui undi percaya atau tidak percaya ini dalam sejarah Malaysia berlaku 4 kali ya. Satu Kalong Ningkan di Sarawak. Kalong Ningkan di Sarawak itu yang pertama tahun 1965 dahulu. Yang kedua berlaku di Selangor, Datuk Harun. Yang ketiga berlaku di, saya tengok yang mana, yang ketiga berlaku dekat Kelantan silap. Dan yang keempat ni berlaku dekat Perak, yang berlaku sekarang ini. Mungkin kat Perak juga, tapi yang tu cerita lain. Dan yang ini merupakan peristiwa yang keempat berlaku di Perak, di mana seorang menteri besar itu dijatuhkan melalui undi tidak percaya atau undi percaya. Semalam dibawa undi ini, usul ini, dan usul ini diterima. Macam saya kata, kalau satu usul itu nak diterima, lagi mudah kalau usul itu dibawa oleh orang kerajaan. Tetapi orang kerajaan pun ada yang mengatakan, oh kena menteri yang bawa. Ad Harun kata dalam speaker dia kata kena menteri yang bawa. Sebenarnya tak perlu menteri bawa. Yang sebenarnya speaker tu kena benarkan. Once speaker tu benarkan, walaupun menteri tak bawa, walaupun dibawa oleh pembangkang, kalau speaker tu benarkan, dia tetap dibenarkan. Dan melalui amalan konvensyennya pun memang begitu sebenarnya. Dan itu merupakan satu keutamaan yang perlu didahulukan berbanding dengan orang lain. Tetapi ialah Ad Harun ni, dia dulu lain cakap lain. Itu federal. Tetapi berkenaan dengan Perak ni, kalau kita tengok, apa yang berlaku dekat Perak ni bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kita tengok kejatuhan kerajaan Perak ni sebenarnya pernah berlaku. Kita first time menang Perak, Pakatan Rakyat menang Perak pada tahun 2008. Pada tahun 2009 kerajaan Perak tumbang. Kerajaan Perak tumbang, dan masa tumbang tu Niza bawa perkara ini ke mahkamah dan mengatakan bahawa titah ataupun arahan yang di-Pertuan Agong Sultan itu adalah tidak sah kerana Sultan tidak mempunyai hak untuk melantik seorang menteri besar ataupun dalam kes federal Perdana Menteri melantik menteri besar. Tetapi dan Niza menang dalam Mahkamah Tinggi. Dia merujuk kepada kes Kalong Ningkan di mana governor tidak boleh melantik seorang ketua menteri atau menteri besar. Tetapi kes Niza ni dia divert sikit bila dia pergi ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa tak, Sultan atau Agong mempunyai hak untuk melantik melantik menteri besar atau ketua menteri. Kerana menurut Niza, seorang ketua menteri itu hanya boleh dilucutkan jawatan oleh undi percaya atau tidak percaya di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Dan itu yang berlaku pada hari ini. So, 2013 kita tak menang, I don't think kita menang Perak, kita tak menang Perak. Kemudian 2018, kerajaan bertukar sekali lagi, dan yang bestnya, bila kerajaan bertukar di Perak ni, kerajaan Perak tumbang, kita masih lagi melantik Peja menjadi menteri besar Perak. Selepas itu undi tak percaya atau undi percaya kepada Peja ni kalau kita tengok hanya 10 daripada 59 yang menyokong menteri besar, satu berkecuali. Daripada 10 tu 9 sebenarnya, satu tu undi rosak, tetapi undi rosak kira sebagai tidak menyokong lah. Satu berkecuali, dan kemudian kalau kita tengok balance dia sebanyak 40 lebih 40 lebih adalah 42 tidak menyokong usul undi percaya tersebut, menyebabkan jatuhnya Peja. Jadi PAS mengatakan ada dua benda yang boleh berlaku sekarang ini, iaitu sama ada Peja ni dia declare kerajaan tumbang, maksudnya dia boleh minta supaya kerajaan negeri dibubarkan, ataupun beliau resign. Bagi saya itu satu pandangan yang silap. Mungkin saya silap, tapi bagi saya itu silap. Sebab itu undian itu dilakukan di dalam Dewan Undangan Negeri. Dia berbeza dengan Sabah sebelum ini. Sabah dia tak berlaku di Dewan Undangan Negeri. Apa yang berlaku sebelum dia sempat pergi jumpa dengan Sultan dengan SD, Syafiq Abdal dah pun memohon supaya kerajaan dibubarkan. Sepatutnya kalau Peja tahu planning ni, dia buat macam tu. Tapi sebab dia tak tahu, maka kerajaan telah tumbang dalam Dewan Undangan Negeri, dan itu adalah satu kaedah yang paling betul untuk menjatuhkan mana-mana ketua menteri ataupun perdana menteri. Kaedah undi percaya atau undi tidak percaya. Saya setuju juga dengan kenyataan Profesor Aziz Bari mengatakan bahawa kita patut ada undang-undang anti lompat. Bagi saya undang-undang anti lompat adalah undemokratik. Kenapa saya kata tak demokratik? Itu menghalang mana-mana ahli parlimen untuk memilih parti yang mereka nak bersama. We can argue
the whole day just pasal benda tu saja. Tetapi kalau kita tengok dalam perlembagaan undang-undang, perlembagaan federal ataupun perlembagaan untuk undang tubuh negeri, terdapat satu klausa mengenai undi tidak percaya kepada Perdana Menteri atau Ketua Menteri atau Menteri Besar. Kalau sekiranya undang-undang anti lompat itu diadakan, maka akta atau klausa ini hendaklah dimansuhkan. Kerana macam mana kita nak buat undi tak percaya kepada dia sedangkan kita tak boleh melompat parti? Adalah satu kesalahan untuk kita melompat parti. Jadi dia ada macam paradoks kat situ. Ada satu macam kita pun tak tahu yang mana satu kita nak kena bawa. Yelah, kita tak nak dia melompat, tapi dalam masa sama kita nak pastikan supaya Perdana Menteri, Ketua Menteri, Menteri Besar yang tak bagus kita nak kena jatuhkan. Jadi dua benda ni dia saling timbal menimbal di antara sama lain, dan saya percaya bahawa kalau sekiranya kita nak sebuah parti yang kuat, kita kena bertanding dalam PRU dan pastikan mereka yang bersama kita dalam PRU yang akan datang ini adalah mereka yang tidak akan khianat kepada perjuangan politik kita, seperti mana Azmin, seperti mana Bersatu, seperti mana Mahathir, seperti mana geng-geng mereka yang sebelum ini. Sorry, saya betulkan kedudukan. Alamak. Okay. Jadi dalam hal ini Johor will be next. Johor will be next. Okay. So bila kerajaan dah tumbang, esok hari Sultan Perak akan berjumpa dengan ketiga-tiga ketua pembangkang, ketua kepada parti untuk berbincang siapakah yang akan bakal menjadi Menteri Besar. Sekarang ini UMNO sebagaimana mereka nak di Johor untuk menjadi Menteri Besar. Dan ini kalau anda tak tahu, ini merupakan satu dendam yang telah dibalas oleh UMNO kepada Bersatu hasil daripada peristiwa yang berlaku di Sabah. Apabila Bersatu melantik ketua Bersatu punya wakil Bersatu untuk menjadi ketua Menteri Sabah dan bukan daripada UMNO sebagaimana kendaki UMNO. Jadi dalam peristiwa dan dalam hal ini kalau kita tengok, apakah kemungkinan yang mungkin boleh berlaku? Kemungkinan pertama yang mungkin boleh berlaku adalah UMNO dilantik menjadi ketua Menteri Besar Perak. Kita kena faham UMNO mempunyai lebih kurang dalam 24 kerusi. UMNO mempunyai 24 kerusi. DAP Pakatan Harapan mempunyai UMNO, kejap saya cek balik. Saya kena cek fakta, akan salah kan. Marah pula kan. Okey. Okay, right. UMNO mempunyai 25 kerusi. Bersatu 4 kerusi, PAS 3 kerusi. Okay. So, kalau daripada jumlah ini, kalau kita tengok, 32 kerusi adalah milik Perikatan Nasional sebelum ini. Dan untuk menjadi majoriti, anda perlu mempunyai sekurang-kurangnya 30 kerusi. Kerana Perak mempunyai 59. 59 bagi 2, 29.5. Tapi 30 lah untuk nak jadi majoriti. So sekarang ni 32 dan 3 bebas. Bebas ni kalau kita tengok, kalau tak silap saya, adalah 2 daripada bekas DAP dan 1 bekas amanah yang melompat. Kan, 1 bekas amanah yang melompat, Ketua Pemuda Hasnul tu, beliau melompat dan menjadi bebas. Dia tak join Perikatan Nasional, tetapi ketiga mereka adalah mesra kepada Perikatan Nasional. Jadi kalau kita tengok 32 kerusi ini campur 3, maka 36 kerusi adalah kerusi Perikatan Nasional. Sedangkan Pakatan Harapan hanya mempunyai 24 kerusi. Mereka hanya kekurangan 6 kerusi untuk mereka nak memegang kerajaan yang ada sekarang. Okey. Daripada apa yang kita tahu hari ini PAS mengatakan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam apa-apa ikatan baru. So UMNO sekarang kekurangan 5 kerusi, Pakatan Harapan kekurangan 6 kerusi. Bersatu dan PAS membentuk satu blok yang lain, iaitu 7, campur bebas 3, 10. Jadi keadaan sekarang ini berlaku 3 blok. Blok UMNO 25 kerusi, blok Pakatan Harapan 24 kerusi, blok yang ketiga Bersatu, PAS dan juga bebas dengan 10 kerusi. Jadi sekarang ini blok bebas ini boleh menjadi orang kata penentu kepada siapa yang bakal menjadi ketua menteri besar Menteri Besar Perak. Okey, katakanlah UMNO sekarang ini bercita-cita, tapi kita kena ingat UMNO hanya 25 kerusi. 25 kerusi UMNO sahaja yang ada. Now, bayangkan kalau sekiranya 4 kerusi Bersatu dicampur dengan 3 kerusi bebas, 4 kerusi Bersatu dicampur dengan 3 kerusi bebas, baru 9. So, di UMNO dan PAS, kalau kita campur, baru 28. UMNO dan PAS baru 28 kerusi.
So kalau kita tengok 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, 28, 29, 30, 31. Jadi bersatu, campur dengan Pakatan Harapan, campur dengan Bebas, ada 31 kerusi. Siapa yang boleh mengatakan bahawa UMNO bakal menjadi Menteri Besar Perak bergabung dengan DAP, bergabung dengan PKR dan bergabung dengan Amanah? Ada kemungkinan Pakatan Harapan mengatakan bahawa tak, kami tak nak UMNO, kami nak Amanah jadi Menteri Besar. Dan disebabkan bersatu sudah dikhianati, ada kemungkinan bersatu dan Bebas menyokong Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan di Perak. So ini kita bercakap tentang kebarangkalian. Walaupun ada ura-ura mengatakan UMNO sekarang ini telah berbincang dengan DAP, dan kalau kita tengok kejatuhan Peja ini adalah disebabkan oleh usaha UMNO itu sendiri. Usaha UMNO itu bersama-sama dengan DAP untuk menjatuhkan kerajaan Perak. Saya bersetuju dengan Najib. Ni first time saya kata saya setuju. Well, benda yang betul kita kata kita setujulah. Dengan Najib Tun Razak. Tidak semestinya UMNO itu bersama dengan DAP dan bersama PKR bersama dengan Amanah untuk menjatuhkan Peja. Maka UMNO itu bekerjasama dengan DAP. Bersama dengan Pakatan Harapan. Objektif mereka sama, iaitu untuk menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang. Ya, kerajaan Peja. Jadi dengan jatuhnya kerajaan Peja itu, maka sekarang ini tidak bermakna ada ikatan di kalangan mereka. So kalau tidak ada ikatan di kalangan mereka, bak kata Najib, maka bukanlah satu jaminan untuk kita mengatakan bahawa UMNO memang selepas ini sah akan menjadi menteri besar. Ya, kita kata adalah usaha-usaha ini sebagainya, rundingan itu, rundingan ini. Kita tidak menafikan semua perkara tersebut. Tetapi kita kena ingat juga DAP, PKR, Amanah ni pun bukan bodoh. Daripada mereka bagi kepada UMNO, might as well dia jumpa dengan Bersatu, dia jumpa dengan Bebas, dia jumpa dengan PAS yang ada 3 kerusi. Okey, kita buat gabungan baru, kita lawan UMNO. PAS hari ini kata dia keluar kenyataan bahawa mereka tidak akan terlibat dengan kerajaan baru. Okey, tolak PAS. Sekarang ni Bebas ada 3, 2 kerusi bekas DAP, 1 kerusi bekas Amanah. Runding dengan 3-3 ni. Okeylah, kita ambil you all bertiga, kita bagi jawatan Exco, tak payah join Pakatan Harapan. Just coalition, kerajaan campuran. Possible. Tetapi kerajaan yang dibentuk itu akan membentuk kerajaan yang tak stable. Kenapa saya kata tak stable? 4 ahli bersatu tu diperlukan untuk membentuk kerajaan tersebut. 4 ahli bersatu diperlukan untuk membentuk kerajaan tersebut. Dan ahli bersatu ni, melainkan mereka berdendam dengan UMNO kerana menjatuhkan Peja, kalau mereka nak kekal jadi kerajaan, dia berunding dengan kerajaan Pakatan Harapan. Okey, kita unding sekarang ni, tak apa. Kami tak jadi menteri besar pun tak apa. Kamu jadi menteri besar, kami duduk di dalam kerajaan, bagilah 1-2 exco kat kami. Possible tak? Possible.